Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Amirah Natasha binti Syahrul Halizam. Nombor matrik DEC 09212101. Hari ini saya akan menceritakan tentang rutin harian dan garis panduan di Tadika yang telah saya sediakan. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian isi kandungan. Terdapat 6 perkara yang telah saya sediakan, iaitu pengenalan, kedatangan dan kepulangan kanak-kanak di Tadika, dandanan kanak-kanak di Tadika, penyediaan makanan di Tadika, aktiviti rutin di Tadika, dan akhir sekali ialah penutup. Seterusnya saya akan masuk ke bahagian pengenalan. Apabila sesebuah tadika atau taska itu mempunyai rutin harian dan garis panduannya yang tersendiri, hal ini dapat memberikan informasi kepada ibu bapa tentang kegiatan atau aktiviti yang dijalankan oleh anak mereka semasa berada di tadika. Wujudnya, rutin harian ini juga dapat membantu dan memberi kerjasama antara ibu bapa dan pihak tadika itu sendiri. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian kedatangan dan kepulangan kanak-kanak di tadika. Yang pertama, ibu bapa hendaklah menghantar anak mereka pada waktu yang telah ditetapkan, iaitu pada pukul 7.30 pagi sehingga 8.10 pagi. Hal ini kerana terdapat sesetengah ibu bapa yang menghantar anak mereka ke tadika agak awal bagi mengelakkan daripada berlakunya kesesakan lalu lintas semasa ingin berangkat bekerja. Yang kedua, guru yang bertugas akan menyambut kanak-kanak yang hadir di pintu masuk tadika. Hal ini kerana bagi mengelakkan daripada berlakunya kemalangan ataupun kecederaan terhadap kanak-kanak semasa ingin masuk ke tadika. Yang ketiga, ibu bapa hendaklah melaporkan tentang kesihatan anak mereka kepada guru yang bertugas. Hal ini bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya wabak penyakit berjangkit. Selain itu juga, pihak tadika telah menyediakan satu buku laporan catatan kesihatan kanak-kanak di mana ibu bapa perlu mengisi buku catatan kesihatan itu setiap hari ketika kanak-kanak ingin pergi ke tadika. Yang keempat, jika kanak-kanak di tadika kurang sihat, guru atau pihak tadika akan memaklumkan kepada ibu bapa untuk menjemput anak mereka pulang. Hal ini juga bertujuan untuk mengelakkan daripada berlakunya wabak penyakit berjangkit. Yang kelima, kanak-kanak di tadika akan pulang pada pukul 12.30 hari setiap hari. Yang keenam, pihak tadika akan menyerahkan kanak-kanak pada ibu bapa atau penjaga yang sah sahaja bagi menjamin keselamatan kanak-kanak. Yang ketujuh, jika ibu bapa mempunyai halangan ataupun lewat untuk menjemput anak mereka, ibu bapa hendaklah memaklumkan kepada pihak tadika terlebih dahulu. Yang terakhir, pihak tadika akan sentiasa berkomunikasi dengan ibu bapa bagi memantau aktiviti anak mereka. Hal ini di mana pihak tadika akan menyediakan satu kumpulan chat di Telegram di mana pihak tadika akan memberikan informasi tentang rutin harian kanak-kanak dan aktiviti yang dijalankan oleh kanak-kanak semasa berada di tadika. Seterusnya kita akan masuk ke bahagian dandanan kanak-kanak di tadika. Yang pertama, kanak-kanak hendaklah memakai pakaian seragam yang disediakan oleh pihak tadika, di mana pihak tadika akan menyediakan 2 pakaian khas tadika dan diberikan kepada setiap orang murid. Yang kedua, bagi dandanan kanak-kanak di tadika pada bahagian rambut, kanak-kanak lelaki perlulah mempunyai rambut yang pendek dan kelihatan kemas. Kanak-kanak lelaki juga tidak dibenarkan mempunyai rambut yang panjang dan melebihi daripada cuping telinga. Bagi kanak-kanak perempuan pula, jika mempunyai rambut yang panjang, mereka perlulah mengikat rambut agar kelihatan kemas dan rapi. Yang ketiga, pada hari yang mempunyai aktiviti luar, kanak-kanak perlulah memakai pakaian sukan dan memasukkan baju ke dalam seluar agar kelihatan rapi. Yang keempat, ibu bapa hendaklah memastikan kuku kanak-kanak tidak terlalu panjang dan sentiasa dalam keadaan yang bersih dan tidak kotor. Seterusnya ialah penyediaan makanan di tadika. Di tadika ini menyediakan 2 kali makan, iaitu pada sarapan pagi dan makan tengah hari.
di mana sarapan pagi tadika akan memberikan makanan yang ringan seperti biskut kering maupun Koko Crunch, dan makan tengah hari seperti nasi putih dan mi. Pada hari Senin, sarapan pagi ialah 3 keping biskut kering, air Milo dan kismis. Di tadika ini akan memberikan kanak-kanak kismis pada setiap hari. Dan makan tengah hari ialah nasi putih, sup ayam, sayur kubis, 1 potong buah temikai dan air sirap. Di tadika ini juga akan memberikan kanak-kanak buah yang berbeza pada setiap hari. Yang seterusnya, pada hari Selasa, bagi sarapan pagi ialah setengah mangkuk Koko Crunch, susu dan kismis. Manakala bagi makan tengah hari, mi sup, setengah buah apel dan air kosong. Pada hari Rabu, bagi sarapan pagi ialah setengah mangkuk Hanista, susu dan kismis. Dan makan tengah hari ialah nasi putih, ayam masak kurma dan 1 biji pisang dan air kosong. Pada hari Khamis, pada sarapan pagi, kanak-kanak akan dihidangkan dengan sandwich telur, air holik dan kismis. Manakala pada makan tengah hari, nasi putih, ayam masak tom yum putih, 1 potong temikai susu dan air kosong. Dan yang terakhir, pada hari Jumaat, sarapan pagi ialah 2 keping roti bakar, air Milo dan kismis. Dan pada makan tengah hari ialah bihun goreng, telur mata, 1 potong buah betik dan air kosong. Seterusnya kita akan masuk kepada bahagian aktiviti rutin di tadika. Seperti yang kita sedia maklum, tadika akan bermula pada pukul 8.10 pagi sehingga 12.30 tengah hari. Pada pukul 7.30 pagi sehingga 8.10 pagi ialah waktu kanak-kanak hadir ke tadika. Pada pukul 8.10 sehingga 8.30 pagi ialah waktu kanak-kanak untuk sarapan pagi di tadika dan dilakukan di bilik makan. Pada pukul 8.30 sehingga pukul 9 pagi ialah jalan pagi ataupun senaman pagi. Aktiviti ini akan dilakukan secara bergilir pada setiap hari dan dilakukan di luar tadika. Pada pukul 9 pagi sehingga 10 pagi ialah pembelajaran di luar bilik darjah. Sebagai contoh ialah subjek sains iaitu eksperimen. Pada pukul 10 pagi sehingga 10.30 pagi ialah waktu rehat ataupun waktu makan. Pada pukul 10.30 pagi sehingga 11 tengah hari ialah aktiviti bebas, di mana kanak-kanak bebas untuk melakukan sebarang aktiviti seperti bermain bersama rakan-rakan. Pada pukul 11 tengah hari sehingga 12 tengah hari ialah pembelajaran di bilik darjah. Sebagai contoh, pembelajaran seperti subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan pendidikan Islam. Pada pukul 12 tengah hari, 12.30 tengah hari ialah waktu kanak-kanak untuk pulang ke rumah. Sebagai penutup, di setiap tadika atau taska perlulah menyediakan perancangan bagi memudahkan urusan guru ataupun ibu bapa. Rutin harian dan garis panduan ini amat memberi impak yang positif kepada ibu bapa dan guru agar dapat membantu dalam perkembangan ataupun pembangunan kanak-kanak itu sendiri. Ibu bapa juga perlu mematuhi setiap garis panduan yang telah disediakan oleh pihak tadika dan perlulah memainkan peranan yang penting dalam persiapan anak mereka sebelum hadir ke tadika.